Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Dalila binti Kamaruddin. Saya Nur Atasha binti Muhammad Syafi'i. Saya Aisyah Mardia binti Madris. Saya Huda Nakia. Dan saya Nur Huda Hanani binti Muhammad Zaid. Kami dari kelas 2 PISMP PI3 akan membentangkan pra showcase MPDL. Baik, kita pergi kepada big idea pra showcase ini, iaitu penggunaan kit pembelajaran dalam PDPC Norma Baharu. Sebagaimana yang kita tahu, proses PDPC Norma Baharu adalah dijalankan secara atas talian. Walaupun dijalankan secara online, kit pembelajaran ini tetap penting untuk membantu melancarkan proses PDPC untuk mencapai matlamat pendidikan yang telah dihasratkan. Okey. Selain itu, kit ini juga penting untuk membantu perkembangan emosi murid. Hal ini kerana kit pembelajaran ini dapat menarik minat murid untuk terus belajar, mengembalikan minat murid dan perhatian murid terhadap kit yang telah dihasilkan. Oleh demikian, kit pembelajaran ini amat penting dalam proses PDPC. Okey, sebagai contoh kit pembelajaran yang dihasilkan ialah menggunakan digital tool seperti komik digital, kuis online dan sebagainya lagi. Sekarang kita beralih kepada essential question, iaitu bagaimanakah penghasilan kit pembelajaran dan perancangan PDP dapat membantu pengurusan emosi murid. Pertama sekali kita akan pergi dahulu kepada penghasilan kit pembelajaran. Jadi penghasilan kit pembelajaran yang macam manakah dapat membantu pengurusan emosi murid? Di sini saya tampilkan contoh kit pembelajaran yang telah saya sediakan dalam kursus EDUP 3033 dan PIMK 3052. Dalam video ataupun dalam kit pembelajaran yang telah saya sediakan ini, saya terapkan 3 elemen seni dan pendidikan, iaitu seni visual, seni muzik dan seni pergerakan. Sesungguhnya, percaya atau tidak, setiap elemen seni dan pendidikan ini perlu ada dalam kit pembelajaran untuk membantu pengurusan emosi murid. Sebagai contoh, bagi elemen seni visual dalam video ini, saya terpanggil untuk melukis sendiri secara digital, kartun ataupun animasi. Kerana macam kita tahu bahawa kanak-kanak sangat suka kan animasi dan kartun. Jadi seni visual ini bukan sekadar dapat menangkap ataupun menarik pandangan mata dan tumpuan mereka, tapi dalam masa yang sama dapat mewujudkan suasana yang seronok semasa belajar. Secara konklusinya, penghasilan kit pembelajaran yang menerapkan 3 elemen ini pasti dapat membantu pengurusan emosi murid dengan baik. Questions iaitu tentang perancangan PDP, kami menggunakan teori kecerdasan pelbagai. Dalam teori kecerdasan pelbagai yang telah dipelajari, terdapat 7 atau 8 teori. Akan tetapi saya menggunakan 4 teori sahaja. Yang pertama visual. Visual ini adalah berkaitan dengan ruang di mana murid menterjemahkan sesuatu pembelajaran dalam bentuk dan dalam objek. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh guru ialah guru menyediakan aktiviti bermain dan meminta murid membina objek. Dan daripada objek binaan itu, murid diminta untuk melukis pelan bagi menambah baik objek binaan tersebut. Yang kedua ialah kinestetik. Teori kinestetik ini lebih kepada pergerakan tubuh badan dan di mana guru perlu melibatkan murid dalam penghasilan kit pembelajaran melalui pergerakan. Ya, yang kita nampak ialah pergerakan tubuh badan. Dan yang ketiga ialah interpersonal. Interpersonal ini ialah guru perlu merancang kit pembelajaran dan guru perlu meminta murid mengumpulkan maklumat tentang tajuk kit pembelajaran yang dirancang sebanyak mungkin. Dan hal ini dapat menimbulkan dan mewujudkan kemahiran komunikasi, kemahiran berkolaborasi antara murid dengan guru, antara murid dengan rakan sebaya dan orang sekeliling. Dan yang keempat ialah intrapersonal, yang ini dilakukan secara individu, yang di mana murid menggunakan borang yang telah diberikan oleh guru untuk menyenaraikan kelebihan dan kelemahan mereka dalam membina kit pembelajaran. Dan perkara ini dapat melatihlah murid untuk menambah baik kelemahan diri mereka. Seterusnya kita nak pergi kepada hubung kait antara kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid dengan elemen seni dalam pendidikan. Dengan wujudnya kecerdasan pelbagai dalam kalangan murid, pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik dan efisien, di mana guru-guru akan memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran agar murid-murid lebih tertarik dan seronok untuk belajar. Di samping itu juga, hubungan antara kedua perkara ini dapat menggalakkan emosi positif dalam kalangan murid. Murid-murid akan lebih teruja untuk belajar dan lebih bersemangat
semasa proses PDP berjalan walaupun dalam keadaan norma baru ini. Bukan itu sahaja, hubungan antara kedua-dua perkara ini juga dapat melahirkan guru yang lebih profesional dalam merangka perancangan pengajaran dan pembelajaran. Antara kriteria pembelajaran yang perlu ada dalam kit pembelajaran ialah kreativiti. Dalam setiap kit yang dihasilkan, ia mestilah mempunyai unsur-unsur kreatif dan menarik. Sebagai contoh, penggunaan animasi dan sebagainya lagi. Dengan penggunaan animasi tersebut, ia akan menyebabkan murid lagi berminat untuk belajar. Dalam kit pembelajaran juga, kit pembelajaran mestilah mampu mencapai pemikiran yang kreatif. Jadi, apa itu pemikiran yang kreatif? Pemikiran yang kreatif adalah kecekapan menggunakan minda untuk menghasilkan idea-idea baru, asli, luar biasa, pelbagai dan bernilai. Kit pembelajaran yang dihasilkan juga mestilah kreatif, iaitu mempunyai unsur yang lain daripada yang lain. Bila murid melihat kit pembelajaran yang dihasilkan, mereka akan teruja, seronok dan tertunggu-tunggu apakah isi kandungan yang ada dalam kit pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, kit pembelajaran itu mestilah unik supaya murid berasa teruja untuk melihat kit pembelajaran tersebut. Jadi mereka tidak akan berasa bosan dan juga tidak terpaksa untuk melakukan aktiviti dalam kit pembelajaran. Bagi kriteria kolaborasi, kolaborasi adalah satu proses yang melibatkan kerjasama oleh beberapa individu dalam satu kumpulan atau pasukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dan sekaligus melahirkan kepercayaan antara ahli-ahli yang terlibat. Ketika saya menyediakan kit pembelajaran, saya melakukan aktiviti kolaborasi bersama pensyarah, ibu bapa dan rakan-rakan untuk mendapatkan pelbagai maklumat berkenaan topik yang telah saya lakukan agar saya dapat menghasilkan kit yang baik dan cemerlang. Ketika saya berada di rumah, saya melakukan aktiviti kolaborasi bersama ibu bapa. Manakala ketika saya berada di kampus, saya melakukan aktiviti kolaborasi bersama rakan-rakan dan juga pensyarah. Melalui aktiviti kolaborasi yang telah saya lakukan, ia dapat memberikan pengalaman baru secara langsung kepada semua ahli yang terlibat dan juga mendapatkan pengalaman baru secara langsung daripada pakar-pakar bidang. Kita pergi kepada prinsip 6C yang seterusnya, iaitu perwatakan. Okey, kita nak tengok bagaimana big idea tadi, iaitu penggunaan kit pembelajaran dalam PDPC norma baru ini dapat membentuk perwatakan yang baik dalam kalangan murid. Okey, perwatakan merupakan satu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-prinsip kekuatan moral dan integriti. Kit pembelajaran yang dihasilkan bukan sahaja perlu menarik tetapi perlu berjaya membentuk perwatakan yang baik dalam kalangan murid, di mana guru-guru yang mencipta atau menghasilkan kit pembelajaran ini perlulah menekankan aspek pembentukan peribadi murid yang baik, berintegriti dan bermoral yang tinggi. Dengan ini, objektif pembelajaran bukan sahaja dapat dicapai tetapi sahsiah murid juga dapat dibentuk berdasarkan penghasilan kit pembelajaran itu tadi. Seterusnya, untuk 6C itu sukses kriteria yang telah kita tetapkan. Yang seterusnya ialah citizenship, iaitu kenegaraan. Melalui kit pembelajaran adat berjiran, kita dapati ada pengamalan kenegaraan, semangat patriotik antara masyarakat berbilang bangsa, berbilang kaum, berbilang budaya. Contohnya masyarakat Melayu dan juga India yang kita dapati dalam rangsangan ataupun stimulus yang telah saya hasilkan ini dalam kit pembelajaran tersebut. Maka murid sebenarnya dapat memahati dan dapat memahamilah bahawa adanya sikap menghormati, bertolak ansur antara satu sama lain, sikap menghargai budaya kan dan sebagainya, untuk melahirkan masyarakat majmuk yang bertamadun, yang hidup harmoni, sejahtera dan sebagainya. Manakala bagi kriteria komunikasi, kemahiran komunikasi adalah penting dalam proses penyampaian maklumat, perkongsian pendapat dan interaksi antara dua pihak. Semasa saya membentangkan kit pembelajaran, saya menggunakan kemahiran komunikasi yang sangat baik dan lancar kerana maklumat yang disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh pensyarah penilai. Dengan berlakunya kemahiran komunikasi semasa proses pembentangan kit pembelajaran, ia juga dapat mewujudkan dan mengeratkan perhubungan antara pensyarah dengan pelajar, membolehkan pemahaman yang baik dan meningkatkan kemahiran berinteraksi.
Seterusnya kita beralih kepada C yang terakhir iaitu critical thinking. Critical thinking ni sebenarnya ialah sebahagian daripada kemahiran berfikir yang dapat membantu murid untuk menyelesaikan masalah dengan berkesan dan juga dapat membantu mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran dan situasi semasa. Jadi sebagai seorang guru, kita perlulah menggalakkan murid untuk mengaplikasikan critical thinking ni dalam kelas. Jadi bagaimanakah untuk menggalakkan critical thinking ni? Bagi pandangan saya, penghasilan kit pembelajaran yang berkesan itu sebenarnya dapat menggalakkan critical thinking ni. Kerana apa? Sebab dalam masa murid-murid bermain ataupun berinteraksi dengan kit pembelajaran tersebut, daya kognitif dan emosi mereka akan bercambah dan dalam masa yang sama membuatkan mereka akan lebih bersedia untuk menjawab stimulus soalan yang berkaitan dengan pengaplikasian murid-murid tersebut terhadap topik-topik yang sedang dibincangkan.